Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Teguh Syakir Mustafa, developmental coach. Hari ini saya akan cakap sambungan daripada cakapan saya 2 hari sudah, iaitu berhubung bertajuk macam mana kita how to create ataupun coaching culture at work. Macam mana kita nak melihat wujudnya atau terjadinya coaching culture, budaya coaching di dalam di semasa dalam tugas ataupun di dalam organisation. Seperti yang tercatat di dalam what we get di saya punya ini ialah macam mana kita nak menemui budaya amalan coaching di tempat kerja. Ini merupakan sambungan. So saya akan baca sedikit catatan yang saya gariskan di Facebook, iaitu membina budaya coaching di tempat kerja, meletakkan syarikat yang telah maju, berkembang dan memupuk bakat tenaga kerjanya. Begitu caranya dengan adanya coaching culture boleh mempertingkatkan kualiti, potensi dan juga kompetensi tenaga kerja. Tetapi apakah sebenarnya budaya coaching? Ini setelah pun saya kupas 2 hari yang berikut, dan bagaimana pemimpin boleh menjadikannya sebahagian daripada persekitaran harian mereka. Macam mana dia membuat benda budaya coaching ni sebagai satu perkara kebiasaan di sekitar dia punya environment, persekitaran dia tu perkara biasa. Budaya coaching bermaksud mustahak ni, iaitu menyokong pekerja anda. So bila kita ada budaya coaching secara langsung dan tak langsung, kita menyokong pekerja kita supaya mereka mempelajari kemahiran update atau new kemahiran, iaitu meningkatkan kemahiran baru, dan dengan cara tak langsung dan langsung menjadikannya aset yang lebih besar pada syarikat. Rupanya dengan adanya peluang potensi untuk mereka meningkatkan kemampuan, kebolehan, capability, capacity dan juga kompetensi mereka, boleh menjadi satu aset yang paling hebat dan kuat untuk satu syarikat. Terutamanya sekarang ni kita ada exponential organization, kita ada disruptive teknologi dan sebagainya. Jika berdasar change is constant. Alright. Budaya pengurusan yang menumpukan kepada coaching, menekankan kepada coaching, peranan maklum balas sebagai peluang untuk pertumbuhan. Jadi kalau kita adakan coaching, teknik budaya coaching, maka feedback merupakan salah satu instrumen nak mewujudkan tenaga kerja yang lebih berkolaboratif, boleh bekerjasama, berkolaborate dan bekerjasama di antara mereka. Itu dia overall gender, dan saya telah kupaskan dalam berbagai bidang. Tapi hari ini saya nak bincang itu daripada sudut berlainan sikit, merupakan penambahan apa yang saya sebut tadi. Jadi saya dah mula dah dengan 5 minit. Jadi pada sahabat-sahabat yang masuk, tolong share lah kalau mendengarnya. Kita nak sambung hari ini, dia ada 3 dimension. Selain daripada yang saya terang semalam dan sebelumnya, dia ada terdapat 3 dimension, 3 circle. Circle pertama dia panggil H. Itu satu syarikat yang menggunakan teknik, iaitu macam mana dia develop aspirasi, developmental aspiration. Dan yang kedua, syarikat yang dipanggil home, yang mana dia lakukan ialah developmental communities. Dia membina community supaya bersama-sama membantu perkembangan organisasi mereka. Dan circle yang ketiga ataupun dimensi yang ketiga ialah group, iaitu satu syarikat yang memberi developmental practices. Jadi tiga-tiga ni menggunakan
DDO ataupun deliberately developmental organization. Yang dimaksudkan apa mereka lakukan, mereka dengan sengaja membina syarikat mereka, memberi galakan kepada kaki tangan mereka berusaha membuat sesuatu, mempertingkatkan diri mereka, skill dia orang, dan juga secara tak langsung meningkatkan perkembangan syarikat. Because bagi syarikat-syarikat yang mengalihkan, yang menggunakan budaya coaching, dia mengatakan bahawa mustahaknya human resource sama dengan mustahaknya keuntungan. So, mereka berkepercayaan sekiranya human resource itu ditingkatkan secara authority, insyaAllah perkembangan profit akan meningkat. Dan ini telah pun saya ulas 2 tahun yang lalu apabila saya berkatakan tentang di era sosial sekarang. Sebab culture merupakan, budaya merupakan satu strategi, collaboration merupakan satu strategi. Elemen-elemen ini memang terdapat di dalam budaya yang membudayakan coaching di dalam suatu organisasi. Kemudian apa yang diperkatakan first dimension atau first circle ni, AGE ni, satu syarikat nama dia AGE. Dia menggalakkan kaki tangan dia, alright, memperkembangkan diri mereka dengan cara tak langsung. Dia beri galakan dan memberi inspirasi pada pekerja dia. Saya dah terang dah macam mana dia orang buat sekarang ni. Saya nak pergi pada 3 circle ni. Yang pertama, mereka berkeyakinan insya-Allah bahawa adab, okey, perkembangan dewasa. Orang dewasa boleh berkembang. Kalau ikut dari segi kajian yang dia buat, perkembangan orang average dia akan stop lepas umur 20 dia stop. Sebab dia tak pergi mana dah, dia mula bekerja dan sebagainya. Tetapi maka di sini yang mana saya terangkan, terdapat 3 Plato sebelum ni. Plato pemikiran, perkembangan seseorang mengikut kematangan sosial emosional dia. Sebab daripada sudut sinilah maka kita boleh melihat bahawa satu-satu syarikat itu boleh mengetahui kedudukan kemampuan kaki tangan mereka, iaitu yang pertama mereka percaya bahawa kaki tangan itu boleh dibantu untuk berkembang, dan yang kedua mereka memahami bahawa konsep nilai macam mana nak skill everyone culture dan membantu membina syarikat, dan secara langsung ataupun tidak langsung sama ada dengan ada intention untuk berkembang dan sentiasa tanpa henti membenarkan budaya, menggalakkan perkembangan sama ada dalam bentuk individu ataupun dalam bentuk organisasi mereka. So, tiga-tiga ini telah saya jelaskan sebelum ini kepada anda sekalian. Dan hari ini saya ulang sikit sebelum saya nak maju ke depan. Sebab kalau ikut pandangan yang saya sebut tadi daripada developmental aspiration, membangunkan seseorang itu, dia terdapat 3 Plato berteraskan kepada mental complexity. Sebab we are talking about mental growth. Coaching is not talking about mental health. Coaching is cakap mental growth. Jadi dia ada 3 jenis, 3 orang kata stage. Pertama dia kata socialized mind. Pekerja yang bekerja dia mengikut perintah as a team player. Boleh bekerja sebagai satu team dan menjadi pengikut yang setia. Yang ketiga, mereka ni selalu memerlukan arahan, direction daripada orang atasan, dan reliant, mereka mengharap bantuan. Alright. Sebab tu orang baru masuk kerja, dia memang ada sifat-sifat macam tu. Peringkat yang kedua, daripada segi kematangan dia, adapt mental complexity, dia panggil self-authoring mind. Maksud dia, orang buat sesuatu ni internally generated mirage. Dia menggunakan daripada dalaman. Dia berteraskan kepadanya agenda dia. Berteraskan kepada nilai-nilai value yang dipegang. Dan orang macam ni, dia merupakan seorang bersifat kepimpinan, iaitu pemimpin yang selalu belajar dan memimpin. So, macam kata, leader learns to lead. Apabila seorang leader dia belajar supaya dia nak mempertingkatkan kepimpinan dia. Dan dia juga ada value in term of compass. Dia ada arah mana dia nak tuju.
That mean orang di peringkat ni mempunyai, orang kata, dia bermuhasabah diri dan insya-Allah dia ada direction where he wanted to go. Dan orang macam ni ada pemikiran yang tersendiri. Jadi orang macam ni, kalau kita tak faham, it's difficult to coach, but they are leaders born. Dia kata leaders born ni setengah orang, dia bukan tak tunggu naik pangkat atas dah. Ada, kalau tuan-tuan dengar recording yang saya cakap, leaders pun non-leaders. Seorang yang bukan pemimpin, tetapi dia ada kepimpinan yang memimpin di peringkat dia. Boleh tuan-tuan tengok di YouTube saya. Dan di samping itu juga, orang macam ni dia suka menyelesaikan isu. Menyelesaikan problem. Problem solver. Dia menyelesaikan. Dan last kali, dia berusaha sendiri, insya-Allah. Dia independent. Dia independent. Dia boleh kata, yes, yesterday memang saya gagal, saya rugi. InsyaAllah besok dan lusa mungkin saya akan berjaya. Dia tidak kata saya gagal kerana ni, gagal kerana ni. Dia tak menyebut yang benda ni. Jadi kalau orang ada ilmu bidang masing-masing, sama ada ilmu terapi dan lain-lain bidang, sama ada mentoring, kataan disebut ni menggambarkan sesuatu maklumat kepada mentor, coach atau mentor, terapis. Macam mana nak mengatasi seseorang tu mengikut kaedah disiplin masing-masing. Terapis ikut kaedah terapi dan sebagainya. Tapi coaching, dia melihat bagaimana nak mempertingkatkan daripada tadi socialized mind kepada self-authoring mind is about almost 40 or 30% of people in the world ada this kind of thinking, this mental complexity. Yang ketiga, dia panggil self-transforming mind. Pemikiran yang selalu bergerak, bertindak mengikut transformasi diri. Pemikiran. Mereka leader yang ada meta leadership. Meta leader ni buat satu higher than what is expected to be done. Dan mereka ni memimpin dan mereka boleh menerima sesuatu yang tak dipersetujui dan mereka boleh mendengar. Kalau setengah self-authoring mind, dia tak boleh mendengar orang tak suka dia, orang tak setuju dengan dia. Tambah pula socialist mind, dia tak boleh buat decision sebab dia mengharap sokongan pada majoriti. Itu socialized mind. Dan bila self-transforming mind ni, dia cakap sesuatu, dia mendengar atas asas kebenaran dan mengikut keperluan semasa. Begitulah juga dengan orang kata, sekiranya buat sesuatu, dia mencari jalan usaha nak mempertingkatkan. Dia, insya-Allah, sebagai orang Islam kita berharap kepada Allah. Tapi dia ambil daya usaha. Daripada dia, selepas dia mengharap kepada Allah, dia berusaha. Dan dia bertawakal kepada Allah, insya-Allah. Sama. Jadi, ini dah basic yang saya terang dah semalam. Kalau tuan-tuan nak tahu nak ini dengan lanjut lagi, tuan-tuan boleh tengok recording semalam. Kalau tuan-tuan miss. So, saya terangkan sikit benda ni sebab saya dah cakap lebih kurang 10 minit. Ya. Dan saya berbalik pada 3 dimensi ni tadi. Sekiranya apabila syarikat yang kata age aspiration, yang cakap sesuatu developmental aspiration, dia bercakap bermotivasi tinggi untuk memberi inspirasi pada seseorang, yang mana dia percaya adult, orang dewasa tu boleh berkembang. They have this kind of belief. Setengah orang dia tak boleh, dia kata orang ni tak boleh, kena tunggu arahan aku dan sebagainya. So menunjukkan dia ada peringkat, sama ada peringkat socialized mind ataupun element of antara socialized mind dengan element of self-authoring mind. So kalau sekiranya kita menjawab lebih kurang 5 soalan, saya utamakan kata kita jawab 5 soalan ni, menunjuk kata memang kita yakin dan percaya bahawa adult can grow. Bahawa kita percaya, insya-Allah orang dewasa dia boleh berkembang. Maka sekiranya organisasi yang bersedemikian, maka mereka ada elemen yang untuk memperkembangkan, untuk memperkenalkan atau untuk membangun coaching culture di dalam dia punya organisasi. Ya, banyak dia menggalakkan kaki tangan dia pergi belajar, balik membina balik. Jadi bila orang minat, tuan-tuan dan puan, tugas diberikan, dia berusaha sungguh-sungguh. He put up the best. Dia tak tunggu orang beri arahan, dia tak tunggu orang kata bila dia straight, dia prepare. Sebab tu setengah pekerja ada kat kita, tuan-tuan. Dia tahulah kita nak discuss itu, dia dah ready with banyak jawapan dah. Bila kita bagi sesuatu cadangan, dia setuju, dia bagi alternatif. Bukan setengah orang tanya, problem tuan, dia cari problem dulu. Macam tu jugalah kaedah sekarang.
So soalan pertama, adakah syarikat anda mengenal pasti sesuatu challenge atau cabaran yang seseorang itu hadapi? Maksud dia, terdapat nilai-nilai kebaikan kepada diri orang tu dan juga kepada syarikat. Adakah syarikat ada pemikiran demikian dan secara tak langsung membantu bekerjasama untuk memperkembangkan orang yang bekerja? Okay? Kalau cakap yes, memang dia percaya bahawa adult can grow. Soalan yang kedua, are they aware, okay, others aware of the growing age and who care that you transcend it? Dia kata, adakah selain daripada anda, yang lain-lain orang mengambil kira perkembangan diri kita dan yang betul-betul bersama-sama cari jalan untuk mempertingkatkan? Jika ada, memang organisasi itu memang mengamalkan. Tanda-tanda dia mula memperkenalkan coaching. Yang ketiga, adakah organisasi itu memberi support untuk mengatasi segala halangan pekerja itu lalu? Bila dia buat satu ikut keperluan dia, tetapi dia ada constraint yang menyekat dia daripada pengembang, maka dari situlah menunjuk kata syarikat itu memang ever ready nak membantu seseorang. You do to your best, they know that you lack something, that's why they hantar you pergi training. That's why you hantar pergi belajar coaching. Dan setengah dia hantar to be coach. To be coach is very expensive. So menunjuk kata dia pilih yang terbaik. Dia memilih seorang yang memang berdaya maju dan berusaha serve berdikari untuk maju ke depan. The last one, the 5 question. Sekiranya sesuatu yang dia buat itu berjaya dan diterima, kita recognize ini merupakan kita memberi peluang. Kita given opportunity to grow further. Jadi orang tu boleh berkembang lagi. Sebab tu orang tu bila dia kerja dalam satu syarikat, walaupun gaji dia tak sebagaimana, tetapi bersesuaian dengan kehendak dan keperluan kemampuan dia, dia terus bertugas. Dia terus bekerja dan memberi support kepada organisasi tersebut. Itu elemen yang menunjukkan bahawa bukan saja syarikat ni dia mengambil continuous improvement of processes, tapi dia menggalakkan orang tu sendiri continue improve diri mereka untuk company dan juga diri mereka. Jadi continuous movement of process ni bukan kata untuk diri kita saja, tapi untuk pekerjaan, untuk dia, pekerjaan dia dan syarikat dia. Itu dia. Okay. Faktor yang kedua dia ambil percaya, dia kata bukan saja adult can grow, iaitu weaknesses is a potential. It's a potential asset, error is an opportunity. Yang mana dia kata, jika berlaku kelemahan dan sebagainya, itu menunjuk kata ada potensi aset yang baik. Kedua, tiap-tiap kesilapan, dia merupakan satu peluang untuk ditingkatkan. Jadi kalau organisasi berfikiran macam itu, melihat macam itu dan melaksanakan in term praktikal, bukan sekadar cakap saja, maka selalunya secara tak langsung orang kita dapat uncover macam mana value nilai pekerja yang bekerja dengan kita ini dan bagaimana pengalaman dia orang lalu ini merupakan satu aset yang cukup ternilai. Walaupun mereka gagal, walaupun potensi mereka untuk berkembang, untuk mengatasi kelemahan mereka tepat masih boleh disokong oleh organisasi. Maka di sinilah yang katakan salah satu teknik tidak menggunakan coaching sebagai elements, sebagai budaya coaching, culture, coaching dibudayakan di dalam organisasi tersebut. Dan dia mempunyai konsep ataupun berkepercayaan bahawa pembangunan berprinsipkan kepada beberapa faktor. Bukan saja mereka fokus kepada syarikat, perkembangan syarikat, bukan saja kepada survival syarikat, tetapi juga untuk peningkatan penghidupan, new life, cara yang baru, teknik yang baru. Sama ada mengikut keadaan macam keadaan sekarang dalam keadaan COVID. Mereka melihat daripada perkembangan mana boleh lakukan, boleh diusahakan supaya kaki tangan mereka berkembang mengikut keperluan keadaan semasa. Okey. Dan ini merupakan menggalak mereka melihat dalam bentuk capability yang baru dan
Dia hanya berkembang menjadi satu evolusi untuk mempertingkatkan cara bekerja, secara bagaimana berinteraksi dan sebagainya. Jadi hari ini saya nak sebut benda ni saja dulu, sebab nanti saya akan sambung dengan perkara-perkara lain, sebab tiap-tiap organisasi kalau ada negatif pun dia boleh atasi, sebab tanpa ada negatif kita tak boleh keluar dari kekumpulan. Kalau tidak kita duduk dalam comfort zone. Keselesaan, jadi kita tak berusaha. Jadi bila tak berusaha, kadang-kadang kita kurang berfikir dalam mencari jalan mengatasi atau berusaha untuk mempertingkatkan organisasi kita. Okey. Dan yang keempat, dia kata bottom line is all one thing. Dia kata untung rugi ini semua adalah satu ya. Okey. Dia terdapat dua. This dua, iaitu keuntungan dan kaki tangan ni terletak pada dua. Satu, institusi membagi sokongan inspirasi yang kuat untuk mempertingkatkan skill, productivity, capability kaki tangan dia. Dan bagi dia, keuntungan bukan saja meningkatkan sale dan sebagainya. Keuntungan boleh ditingkatkan dengan penemuan, finding a new ataupun finding a new atau a niche market. Yang ni lagi hebat. Bila dapat new niche market, maka syarikat itu boleh berkembang. Bukan he is no more in the red ocean, tetapi he will be in the blue ocean. Maka berlakulah blue ocean strategy. Okey. Dan maka di sinilah mereka meningkatkan apa yang dipanggil human capabilities. Alright. Bagaimana dia meningkatkan pekerja mereka dalam bentuk human, bentuk seorang kebiasaan orang biasa, untuk meningkatkan mereka, dan secara tak langsung capability mereka pun meningkat. Jadi saya dah cakap lebih kurang 20 minit tuan-tuan. Ini sambungan yang berikut direct kepada macam mana satu organisasi itu deliberately developmental innovation dengan sengaja yang menggalakkan kaki tangan berkembang mencari jalan untuk mempertingkatkan development diri yang bentuk vertikal, dan di samping itu juga mempertingkatkan organisasi yang mereka bekerja, yang mana ada mencari rezeki untuk meningkatkan keuntungan dan sebagainya. Keuntungan itu bukan saja sekadar keuntungan untuk syarikat, tapi memberi peluang kepada mereka untuk maju ke hadapan. Jadi ini saya terang satu syarikat H yang gunakan teknik ini, yang mana dia menggalakkan developmental aspiration. Jadi developmental aspiration ni, developmental, it is the structure of the content. Maka di sinilah kalau kita fikir betul-betul cara salah satu untuk membudayakan sesuatu organisasi. Maka benda ini adalah berbentuk praktikal, dan kajian telah pun dilakukan oleh Robert Keegan dan Lahey, iaitu daripada US, yang dalam bukunya dia tulis itu Culture and Everyone Culture, ataupun buku bertajuk And Everyone Culture Becoming a Deliberately Developmental Organization. Dia menyatakan banyak benda ni, dan kalau tengok buku yang dikarang oleh Bob Johansson, Hubungan Leadership, pun ada menyebut juga. Dan kalau tengok di YouTube, banyak telah pun diperkatakan benda yang saya sampaikan ini. InsyaAllah besok saya akan sampai lagi satu lagi. Saya ada sampai lagi, ada dua lagi. Dan esok satu lagi, lusa satu lagi. Macam mana teknik dia menggunakan untuk mempertingkatkan dia orang punya usaha untuk membudayakan coaching. Kalau ini saya terang teknik yang digunakan satu syarikat besar di mana H, yang berteraskan kepada 4 prinsip yang mereka lakukan, iaitu orang dewasa yang sentiasa boleh dikembangkan dan berkembang, dan mereka mengira bahawa weaknesses itu adalah sesuatu yang dikenal potential asset. Dia kata kelemahan itu ada bakal, potensi, asset. Lain langsung tuan-tuan. Dia kira macam
weakness itu adalah peluang untuk meningkat. Dan selalunya kesilapan merupakan satu peluang. Satu merupakan peluang, satu merupakan aset. Bila weaknesses sebagai aset, maka timbullah opportunity, maka timbullah peluang. Dan ketiga, mereka berpaksikan kepada developmental principle, iaitu instead of focusing on survival, bukan saja sekadar fokus untuk survival, tetapi fokus untuk a new life, new cara baru, cara penghidupan, cara teknik proses pengeluaran yang berbeza mengikut kadang-kadang terjadinya destructive teknologi untuk mengatasi apa yang melalui peluang daripada kepompong yang tak boleh berkembang kepada kepompong yang lebih berkembang dan membantu syarikat berkembang. Dan mereka juga percaya bahawa new capability must be found. Mereka akan usaha mencari capability untuk mempertingkatkan, dan semua ini berbentuk dalam bentuk evolusi. Dia bukan bentuk dalam transformasi, tapi evolusi. Dan semuanya sama ada pekerja dan untung dan rugi sama, sebab untung dan kaki tangan kerja adalah satu, iaitu penggalakkan, support, peluang secara institusi syarikat itu menggalakkan supaya dapat mencari profit dalam benda yang tak disangka wujud, dan juga finding a niche market, cari peluang market untuk ditingkat lagi barang-barang ataupun pengeluaran mereka. Dan secara tak langsung developing new human capabilities, dan secara tak langsung menggalakkan peningkatan dan perkembangan potensi ataupun keupayaan manusia. Okey, saya ingat setakat itu saja hari ini saya cakap. Esok saya cakap lagi, iaitu berhubung dengan iaitu macam mana dia gunakan untuk menjayakan budaya coaching di dalam organisasi dan berteraskan kepada developmental communities. Jadi communities itu sendiri boleh membantu dan berkembang, membantu mereka. Dan lusa kita akan cakap bagaimana developmental practices, macam mana amalan-amalan dilakukan untuk menjayakan budaya coaching di dalam organisasi mereka. Jadi setakat itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang mana tuan-tuan dan puan-puan mengikuti rekod yang nanti, sila share, dan kalau ada soalan sila catatkan, dan jika ada feedback atau penambahan nilai, saya menggalakkan, saya mengalu-alukan. Dan pengumuman saya cuma maklumkan juga, khusus kita akan bertemu lah, supaya kita maklumkan dulu. Kita terpaksa tukar new tarikh, sebab puasa nak mai, kita sama ada buat sebelum puasa. Ya, ini kalau tidak, kita dah start dah hari ini, tapi banyak yang minta kita postponekan sikit, dan mungkin sama ada kita buat hujung bulan ni ataupun awal, atau kita ingat kalau tak silap puasa 34 kot, jadi sebelum pada tu saya khusus ni nak buat selama 2 hari online. Yang banyak daripada jauh tak boleh main, dari Malaysia, dari Singapura daripada tak boleh main, jadi kita buat online. Okey, dan cara tak langsung apa yang saya hasratkan sini mendapat sambutan dan minat tuan-tuan yang ingin mempelajarinya. Jadi saya mengalu-alukan. Setakat ini saja tuan-tuan dan puan-puan. Mohon maaf silap cakap, laju cakap, lemah cakap. Semua kelemahan itu hak saya, kebenaran semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang dapat mengikuti kita hari ini. Pasal hari ini Ahad, ramai orang cuti. Jadi orang cuti, kita faham. Masing-masing ada program dengan anak-anak dan keluarga. Walaupun tuan-tuan boleh melihat di recordingnya sebelum saya tutup. Dan kalau ada apa pertanyaan, sila tanya situ. InsyaAllah, mohon maaf segala kesilapan. InsyaAllah, kita jumpa lagi besok tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.